Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zaina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir bersama-sama ke dalam majlis ilmu, ke taman-taman syurga, anjuran Taha Center. Semoga Allah Subhanahu wa taala seperti mana telah hadirkan kita, manfaatkan kita, dan seperti mana Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita, Allah Subhanahu wa taala tingkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan manfaat yang telah diberikan, dan dijadikan kita di kalangan hamba-hamba yang diterima segala amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pengajian yang lalu kita bahaskan tentang khawatir. Kita sebutkan tentang khawatir, lintasan hati. Lintasan hati yang mana kita sebutkan bahawa lintasan hati ini datang daripada 4 sumber yang utama, iaitu daripada syaitan, daripada nafsu, daripada malaikah, dan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebutkan lintasan hati ini yang terlintas di dalam fikiran manusia sehari semalam ini terlampau banyak, sehingga sebahagian ulama mengatakan bahawa dalam sehari semalam ada 70,000 lintasan hati yang terlintas di dalam hati manusia. Dan ianya kembali kepada dua perkara, sama ada memberi idea untuk melakukan kebaikan ataupun memberi idea untuk melakukan perkara yang sebaliknya, iaitu perkara-perkara yang buruk. Dan pada pengajian yang lalu juga kita sebutkan bagaimana untuk membezakan di antara fikiran, iaitu kita dah tahu yang baik itu baik, yang buruk itu buruk, dan perkara yang buruk itu bagaimana pula kita nak bezakannya. Adakah ianya daripada syaitan, adakah ianya daripada nafsu, ataupun adakah ianya daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu balasan, sebagai satu hukuman kerana kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tahu perbezaan lintasan hati yang buruk itu datangnya daripada syaitan, daripada nafsu, dan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman, maka dengan mengetahui perbezaannya, maka kita dapat mengubatinya, iaitu dengan kita mengetahui iaitu lintasan hati itu daripada syaitan, lintasan hati itu daripada nafsu, lintasan hati itu daripada lintasan yang buruk itu daripada syaitan, daripada nafsu, dan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai uqubah, maka mudah untuk kita mengubati daripada penyakit tersebut, ataupun bagaimana kita nak handle dengan lintasan-lintasan tersebut. Jadi yang pertama, apabila lintasan hati itu datang daripada syaitan, maka ubatnya adalah berzikir. Dan lintasan hati yang paling lemah sekali, lintasan buruk yang terlintas dalam hati manusia yang paling lemah sekali adalah daripada syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Dan sekarang ni baru kita dapat tahu bahawa tipu daya yang paling lemah, hasutan yang paling lemah itu datangnya daripada syaitan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan bahawa
hasutan syaitan itu merupakan hasutan yang paling lemah. Walaupun kita sebelum ni semuanya salahkan syaitan. Setiap apa yang buruk yang berlaku ataupun setiap perkara buruk yang kita lakukan, kita salahkan, oh ni syaitan, ini syaitan. Wa qad tawa'ada bani Adam. Naam, walaupun syaitan telah mengangkat sumpah, berjanji untuk menyesatkan dan untuk mendatangkan keburukan kepada anak-anak Adam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang beritahu kepada kita bahawa tipu daya daripada syaitan itu adalah tipu daya yang paling lemah. Apabila seseorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan lari dan tidak akan mampu untuk mendekati daripada anak Adam. Maka yang paling lemah sekali daripada hasutan ataupun lintasan hati ini yang memisik, mengajak kita untuk melakukan kejahatan adalah daripada syaitan. Okey, itu kita tahu. Dan kemudian yang kedua ni kita sebutkan adalah terkait dengan nafsu, lintasan hati yang datang daripada nafsu kita. Yang kita sebutkan tadi daripada syaitan itu yang paling lemah, akan tetapi untuk nak mengubati daripada lintasan hati yang datang, lintasan hati daripada nafsu ini merupakan perkara yang paling susah untuk diubati. Dan lintasan hati yang paling bahaya yang mengajak ataupun yang mengilhamkan untuk melakukan kejahatan itu adalah yang dicampakkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati manusia itu sebagai satu azab. Jadi daripada syaitan itu yang paling lemah, daripada nafsu itu yang paling sukar untuk diubati, dan yang daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai azab, hukuman, adalah yang paling berbahaya. Naam. Khatar. Kenapa datang daripada Allah Subhanahu wa taala itu yang paling bahaya? Sebab ianya adalah menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu marah kepada kita, waliyadzubillah, ataupun Allah Subhanahu wa taala marah kepada hamba tersebut sehingga dicampakkan keinginan untuk melakukan maksiat yang mendatangkan kemurkaan, yang mendatangkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang paling susah daripada nafsu itu, maksudnya susah ini perlu untuk kita berusaha dengan bersungguh-sungguh sehingga nafsu itu tidak mengajak tuannya untuk melakukan kejahatan. Maka para ulama mengatakan an-nafs hadza mithaluhu mithalu dabbah. Maka ulama mengatakan bahawa nafsu ini adalah seperti haiwan ataupun binatang buas. Kalau kita pernah tengok bagaimana yang ini trainer ingin train sama ada kuda ataupun unta ataupun apa-apa binatang yang buas, maka mungkin hatta keldai dan sebagainya, ianya memerlukan usaha yang memakan masa yang lama, iaitu perlu untuk train dia. Nah, adabah yarkabahal insan ahyanan ta'tar kama yaqulun. Nah, ya ini kadang-kadang dia degil, dia tak nak dengar cakap tuan dia. Hatta kadang-kadang bila dah lama pun dengan tuan dia, bila hari dia nak angin, dia akan angin juga. La ilaha illallah. Bila time dia angin, bila dia stop, tak nak bergerak, dia tak akan bergerak. Pukullah dia, tendanglah dia, dia tak akan bergerak. Dia tak akan, kita tarik dia, kita pukul dia, kita tendang dia, buatlah apa-apa pun, kalau dia tak nak dengar, dia tak nak dengar. Begitu juga nafsu kita, macam binatang buas ataupun macam binatang apabila dia naik angin. La ilaha illallah. Maka di sini kita mengetahui bahawa untuk nak mendidik, untuk melatih daripada nafsu kita ini memerlukan daripada kesabaran, memerlukan daripada usaha yang gigih daripada diri kita sendiri. Sehingga apabila binatang itu sehingga nafsu itu mampu untuk mendengar, maksudnya kita kena bersabar sehinggalah nafsu ini dapat dididik dan dapat dengar daripada apa yang dikatakan. Jadi para ulama mengatakan bahawa ada dua perkara yang perlu ada sewaktu kita nak train daripada nafsu kita. Dua perkara yang perlu ada, yang perlu kita lakukan untuk kita nak train nafsu kita. Yang pertama adalah kita kurangkan makanan dia. Kita kurangkan makanan dia. Sebagaimana binatang buas ini, untuk nak lemahkan kedegilan dia itu adalah dengan melaparkannya ataupun mengurangkan makanan. Begitu juga nafsu ini, untuk mengurangkan kedegilan dia, maka adalah kita kurangkan makan. Dan yang kedua adalah kita tambahkan kerja dia. Kita tambahkan kerja dia bagi dia penat. Bila dia penat, dia takkan naik angin. Ataupun dia dah tak kuasa nak naik angin. Begitu juga manusia.
La ilaha illallah. Naam. Jadi kita manusia ni nak kurangkan makan, salah satunya adalah dengan berpuasa. Nak kurangkan dia punya kedegilan dia tu salah satunya dengan kita berpuasa, ataupun kita jangan bagi setiap apa yang diinginkan oleh nafsu itu. Jangan diberikan apa yang diinginkan oleh nafsu itu. Apa-apa nafsu nak diberikan. La ilaha illallah. Dan salah satu cara untuk mengurangkan makan bukanlah untuk khalas terus tinggalkan makanan banyak-banyak, terus tinggalkan makanan sedap-sedap. Cara permulaan untuk mengurangkan daripada makanan itu adalah, iaitu bila kita sedang makan, nafsu kita masih nak makan. Contohnya dah makan satu pinggan, iaitu nafsu tu masih nak tambah. Ini boleh makan lagi, padahal dah kenyang, tapi boleh lagi nak makan. Sebab apa? Sebab makanan sedap, ataupun nafsu tu masih ingin lagi nak makan. Pada waktu itu kita cuba bangun. Kita belajar untuk melatih diri kita, ini walaupun nafsu itu masih nak lagi makan, masih nak lagi beberapa suapan, masih nak lagi cuba perkara-perkara yang lain, tapi kita bagi tahu nafsu kita ni khalas, ini cukup. La ilaha illallah. Dan bukan juga makna dia untuk kita nak khalas makanan-makanan sedap kita buang. Orang bagi makanan dah terlampau banyak datang kat rumah, kita buang. La, itu pula itu dah membazir. Tidak dibuang, akan tetapi kita makan mengikut kadar dan berhenti sebelum iaitu sedangkan nafsu kita itu masih lagi ingin daripada makanan tersebut. La ilaha illallah. Dan kita tinggalkan makanan tersebut bukan untuk nak dikatakan, oh orang ni masya-Allah kurangkan makan, zuhud, dia kurangkan makan dan sebagainya. Akan tetapi kita kurangkan daripada makanan tersebut kerana Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita makan ataupun tinggalkan makanan kerana Allah Subhanahu wa taala? Kerana kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sahabat-sahabat menceritakan bahawa kami ni adalah sesuatu kaum yang kami tidak makan kecuali apabila kami lapar, dan kami tidak makan sehingga kami kenyang. Kita makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. La ilaha illallah. Ada satu orang dia dengar perkataan ini, maka cara dia faham salah. Dia kata apa? Oh, bila kita makan, kita tak akan makan sampai kenyang. Jadi dia kata khalas, kita banyak mana makan pun tak akan kenyang. So dia pun makan banyak-banyak dengan memikirkan bahawa oh khalas, makan banyak tak payah kenyang. Tapi ini kefahaman yang salah. Iaitu kita makan, kita tak akan makan sampai kenyang. Ini walaupun nafsu itu masih lagi ingin makanan tersebut, akan tetapi kita latih diri kita ini untuk berhenti sebelum nafsu itu puas daripada makanan tersebut. Dan seperti kita sebutkan bahawa antara cara untuk melatih diri untuk mengurangkan makan adalah dengan berpuasa. Ya, ini paling kurang kalau boleh kita puasa 3 hari setiap bulan. Macam hari ini daripada Ayyamil Bid, hari-hari putih, iaitu 13, 14, 15 daripada setiap bulan Islam, kita cuba untuk berpuasa. Dan kalau kita ada kekuatan yang lebih, kita cuba untuk tambah, iaitu on top of 3 hari setiap bulan, kita cuba tambah mengikut kemampuan. Mungkin kita tambah hari Isnin, ataupun kita tambah hari Khamis, setiap minggu Isnin ataupun Khamis kita berpuasa dan sebagainya. Ataupun bila kita ada semangat untuk nak tambah, iaitu kita cuba puasa Saum Daud. Apa itu puasa Nabi Daud? 1 hari berpuasa, 1 hari tak puasa. 1 hari puasa, 1 hari tak puasa. Iaitu bukanlah berterusan, tapi maksudnya ada beberapa hari yang mana kadang-kadang datang semangat, maka kita cuba latih. Dikatakan bahawa Saum Daud ini lebih berat untuk nafsu daripada berpuasa berpanjangan, iaitu berterusan. Contohnya bulan Ramadan kan kita hari-hari puasa. Jadi bila hari-hari puasa ni, nafsu tu dah biasa dengan berpuasa. Jadi dia punya kepedihan berpuasa tu kurang nak dibandingkan dengan 1 hari makan, 1 hari puasa, 1 hari makan, 1 hari puasa. Wah, kata la ilaha illallah. Naam. Akan tetapi apabila kita berpuasa, kita kena puasa untuk mendapatkan matlamat puasa. Jangan pula kita puasa daripada subuh sampai ke maghrib, bila waktu berbuka sampai, kita pun qada balik makanan. Apa yang kita biasa makan breakfast, apa yang kita makan lunch, apa yang kita biasa makan 40 times, semuanya kita kumpulkan pada berbuka puasa. Sepatutnya bila kita puasa tu, kita makan kurang daripada apa yang biasanya kita makan pada hari-hari yang tidak berpuasa. Barulah kesan dan hakikat daripada puasa itu akan tercapai.
La ilaha illallah. Maksudnya apa yang mudah untuk kita makan sewaktu berbuka itu kita makan. Naam. Dan mengurangkan makan ini memberikan kekuatan dalaman buat manusia. Mengurangkan makanan memberikan kekuatan kepada manusia. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita berpuasa 3 hari setiap bulan, ianya akan mengeluarkan kotoran hati, dan kotoran hati ini membersihkan filter daripada hati kita ini, yang mana kotoran itu yang menyebabkan kita malas untuk beribadah. Maka apabila dibersihkan daripada kotoran tersebut, maka mudah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berusaha untuk melatih diri ini memberikan kesan yang positif kepada diri manusia, sehingga sekarang ni pun orang mengetahui bahawa kalau kurangkan makan, ataupun ada menyebutkan bahawa iaitu findings daripada sains dan sebagainya mengatakan bahawa kalau kita kurang makan ataupun kita berpuasa beberapa hari setiap bulan ataupun dalam masa setahun, ianya akan memberikan kecergasan kepada tubuh badan. Akan tetapi kita sebagai orang Islam tidak perlu untuk menunggu sampai ada findings, ada research yang mengatakan apa yang dianjurkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada benefit, ada positive effect, baru kita nak amalkan daripada sunnah Rasulullah. Kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya tak perlu menunggu daripada findings ataupun research tersebut. Apa yang dibawa oleh Allah, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita percaya apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah benar. La ilaha illallah. Naam. Kita dah kurangkan makan. Tadi kita cakap untuk nak melatih hawa nafsu ini adalah dengan mengurangkan makan. Yang ini bila nafsu ini mengajak untuk melakukan daripada perkara-perkara yang buruk, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kita kurangkan makan. Tapi bila dah kurangkan makan, masih lagi lintasan hati ini mengajak kita untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara buruk. Maka kita bagi dia hukuman pula. Tadi dah kurangkan makan sebagai satu hukuman. Kemudian kita kurangkan lagi apa? Kita tambahkan pula kerja dia. Kita tambahkan ibadah, bagi dia penat. Sebagai contoh, okey, hari ni terdetik untuk nak buat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun mungkin bermalasan daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beri hukuman kepada nafsu itu dengan apa? Khalas, malam ni sebelum tidur aku akan berdiri sembahyang setengah jam. Contohnya, sebagai contoh. Apa-apalah. Ni hanya sebagai contoh. Malam kita cakap sebelum kita tidur, kita akan bersendirian selama setengah jam untuk beribadah kepada Allah. Sama ada dengan salat, sama ada dengan membaca Al-Quran, sama ada dengan berzikir. Yang mana hawa nafsu tak nak. Kalau boleh, nak pegang handphone sebelum tidur. Kalau boleh, nak tengok apa yang ada di internet dan sebagainya sebelum tidur. Akan tetapi kita tekan nafsu kita ini. Sebab apa? Sebab dia dah ajak kita untuk melakukan keburukan. Maka kita hukum dia dengan melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. La ilaha illallah. Naam. Dan kalau kita jujur ataupun kalau kita benar-benar melakukan daripada perkara-perkara yang dianjurkan ini, insya-Allah 3-4 hari tidak berlalu kecuali kita akan mendapati bahawa nafsu itu sudah berhenti daripada mengajak tuannya daripada melakukan ketaatan. Diceritakan tentang satu orang saleh, sewaktu dia ingin mendidik nafsunya untuk menjadi untuk dengar kata, yakni apabila dia duduk, katalah dia nak baca satu juzuk Al-Quran, kemudian sewaktu dia sedang baca satu juzuk Al-Quran itu terdetik dalam fikiran dia, tak apalah aku baca setengah juzuk sekarang, nanti malam aku sambung lagi setengah juzuk. Maksudnya berat untuk nak sekali duduk baca satu juzuk. So time tu juga dia terus hukum dia punya diri ataupun lintasan yang terlintas dalam hati dia dengan mengatakan, khalas, aku tak akan bangun selagi tak habis satu juzuk setengah. Maksudnya ada je lintasan hati yang mengajak ataupun yang ingin mengurangkan daripada amal soleh, dia terus hukum. Dia kata, khalas, satu juzuk setengah, aku tak akan bangun selagi tak habis satu juzuk setengah. Kalau datang lagi satu lintasan, khalas, tak akan bangun selagi tak habis 2 juzuk wahakala. Sehingga hatta syaitan akan bantu untuk tidak datangnya daripada fikiran-fikiran buruk ini. Kerana apa? Makin banyak fikiran buruk datang, makin
makin banyak ibadah yang akan dilakukan oleh orang ini. Maksudnya bila dia tengok kita ni bersungguh-sungguh untuk mengelakkan daripada datangnya lintasan hati yang buruk, maka hatta lintasan itu pun tidak akan datang. Nafsu itu akan menjadi penat untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. La ilaha illallah. Naam. Wahakadha. Maka kurangkan makan dan tambahkan kerja. Begitu juga sebagaimana orang yang nak mendidik daripada binatang buas ni kadang-kadang perlu bersabar. Ini bila binatang tu tak nak dengar, kena bersabar. Kadang-kadang binatang tu nak campakkan tuan dia daripada belakang dia. Kadang kalau kita tengok kuda bila tengah angin, hatta tuan dia pun dicampak daripada belakang dia. Padahal ni dah lama dah kenal dengan tuan dia dah ni, tapi kadang bila time dia angin, dia akan cuba untuk mencampakkan tuan dia daripada belakang dia. Begitu juga dengan nafsu. Ianya merupakan satu perkara yang bukan mudah. Ianya merupakan satu perkara yang memakan masa, akan tetapi kita perlu bersabar dengan nafsu ini sehingga nafsu ini dididik. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga hawa nafsunya itu mengikuti daripada apa yang aku bawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Dan kalau kita tidak sabar, maka nafsu itu tidak akan bertambah baik. Kalau kita tak gunakan daripada formula yang diberikan ini, nafsu itu tidak akan bertambah baik. Maka perlu diberikan formula, perlu diberikan ubat, perlu bersabar dengan ubat tersebut, dan perlu bersabar dengan jangka masa yang lama untuk mendidik daripada nafsu ini. La ilaha illallah. Naam. Adapun apabila lintasan hati itu datang, ataupun lintasan hati yang buruk datang selepas melakukan maksiat, maka ini adalah kerana kita telah berburuk sangka ataupun kita tidak menjaga adab kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjaga adab bersama Allah Subhanahu wa taala dengan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dahlah kita bermaksiat kepada Allah, kemudian kita tak minta maaf. Dah buat salah, lepas tu tak minta maaf, tak bertaubat kepada Allah, tak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang kita melakukan maksiat, kemudian kita berbangga dengan maksiat yang kita lakukan, boleh ketawa dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam kehidupan kita seharian, pernah tak kita merasa gembira ataupun kita ketawa kalau kita ditangkap melakukan kesalahan? Sebagai contoh, kalau kita tengah drive kereta, tiba-tiba polis tahan. Takkan ada orang bergembira bila kena tahan dengan polis, ataupun takkan ada orang yang akan rasa okey ni benda small matter. Yang ni akan iaitu orang yang biasalah. Orang biasa ni kalau dia kena tahan dengan polis ataupun dia kena tangkap dengan kamera ataupun dia ditangkap untuk melakukan kesalahan, maka dia akan ada rasa something dalam hati dia. Begitu juga yang sepatutnya kita rasakan apabila kita melakukan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perasaan itu sepatutnya menjadi lebih kuat. Kerana apa? Kesalahan ini kita lakukan terhadap pemilik dunia dan akhirat, pemilik 7 petal langit, 7 petala bumi. La ilaha illallah. Sebahagian orang-orang salih apabila mereka melakukan kesalahan, tergelincir dalam melakukan dosa dan sebagainya, mereka merasakan seakan-akan langit itu akan runtuh di atas mereka. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa seorang mukmin itu apabila mereka melakukan dosa, mereka merasakan bahawa bukit itu akan jatuh ke atas mereka. Dan orang munafik itu sifatnya apa? Apabila dia melakukan daripada dosa, mereka hanya menganggap sebagai lalat yang hinggap di hidung mereka, yang mereka boleh kibas ataupun tepis dengan tangan mereka begitu sahaja. Wahakadha. Maka apabila kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu merasakan ianya merupakan satu perkara yang besar. Tak ada, iaitu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangat banyak, sehingga kita sepatutnya tidak tak tahu nak letak muka kita di mana kalau kita melakukan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Jadi apabila seorang manusia itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bersegera untuk bertaubat, tidak bersegera untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukumannya disebabkan dia berlengah-lengah dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicampakkan lagi idea untuk melakukan kesalahan.
Yakni bila dah buat salah, tak bertaubat, dia akan dicampakkan lagi idea untuk buat salah. Wahakadha, tak bertaubat lagi, akan dicampakkan lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sehinggalah kalau dia tidak mengambil perhatian terhadap perkara-perkara tersebut, maka ditakuti dia akan meninggal dunia di luar agama Islam, wal-iyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Ini bukan satu perkara yang ringan. Ini kita dah buat salah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita buat tak tahu. Lepas tu Allah dah bagi ingatan dah, dibagi kita ujian, diberi kita musibah, diberikan kita teguran dan sebagainya, akan tetapi kita buat tak tahu, wal-iyadzubillah, ditakuti kita akan dicampakkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita melakukan apa-apa maksiat dan kita tidak bertaubat, hendaklah kita segera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ambil tasbih, kita berzikir, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, mungkin 100 kali, mungkin semayang sunat taubah, bahkan kalau kita mandi sunat dengan niat untuk membersihkan diri daripada kotoran dosa juga, ini merupakan satu perkara yang baik dan sebagainya. La ilaha illallah. Dan kalau boleh, daripada hari ini kita niat sebelum kita hadir daripada mana majlis ilmu ataupun mana-mana majlis zikir, hendaklah kita semayang taubat dahulu, supaya kesan daripada majlis yang kita hadiri itu memberikan kesan yang lebih dalam hati kita apabila kita solat taubat sebelum menghadiri mana-mana majlis. Wabki wa qul abdak qad raja'. Dan kita menangis kalau kita tak boleh buat-buat. Kalau kita tak boleh buat-buat. Kalau kita tak boleh menangis, kita buat-buat menangis dan katakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, aku lemah, Ya Allah, aku ingin kembali kepada kamu, Ya Rab, Ya Allah, kembalikanlah aku ke jalan yang lurus, Ya Allah, berikanlah aku petunjuk dan hidayah, berikanlah aku kekuatan untuk istiqamah, untuk berjalan di atas jalan yang benar, sehingga apabila Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kejujuran di dalam hati kita, melihat rasa bersalah yang ada di dalam hati kita itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan terima daripada doa dan akan menghilangkan daripada lintasan buruk tersebut daripada hati. La ilaha illallah. Naam. Itu yang terkait dengan itu perkara yang terkait dengan lintasan fikiran yang buruk yang datang pada diri manusia. Naam. Sekarang ni kita akan bahaskan pula tentang perbezaan lintasan fikiran yang baik yang datang di dalam diri manusia. Kita dah sebutkan di awal majlis tadi, lintasan baik adalah daripada Allah directly ataupun daripada malaikat. Lintasan yang buruk daripada syaitan ataupun daripada nafsu ataupun daripada Allah sebagai hukuman. Adapun lintasan fikiran yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berdasarkan ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada manusia itu keburukan dan juga ketakwaan, iaitu perkara yang baik ataupun yang buruk. Maka di sini sebagai dalil, ada lintasan fikiran yang baik datang daripada Allah sebagai pemberian ataupun sebagai satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, dan juga ada fikiran yang buruk yang dilontarkan di dalam hati manusia itu sebagai satu hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita nak membezakan di antara lintasan fikiran yang baik itu datang daripada Allah ataupun datangnya daripada malaikat? Nah, kita ada 3 cara untuk mengetahui bagaimana untuk membezakan sama ada ianya daripada Allah ataupun daripada malaikat. Yang pertama, kita tengok lintasan yang terlintas dalam fikiran kita itu daripada perkara-perkara baik, adakah ianya daripada amalan-amalan yang zahir ataupun amalan-amalan yang batin. Apa maksud zahir ataupun batin? Iaitu amalan zahir itu amalan yang dilakukan oleh tubuh badan kita. Sebagai contoh, terdetik dalam fikiran kita ini untuk nak bangun solat sunat 2 rakaat. Terdetik di dalam fikiran kita untuk nak bersedekah. Terdetik dalam fikiran kita untuk menziarahi salah seorang daripada kaum kerabat ataupun ahli keluarga kita. Itu merupakan daripada amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang dilakukan oleh tubuh badan, iaitu kita solat dengan tubuh badan kita, kita sedekah dengan tangan kita, kita berziarah, iaitu kita pergi dengan tubuh badan kita dan sebagainya. Ataupun lintasan itu datang dalam fikiran kita itu dalam bentuk ingin melakukan amalan-amalan dilakukan oleh hati, amalan batin, amalan hati. Apa amalan hati?
hadir hati kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala selalu sewaktu melakukan ibadah. Iaitu bila kita sembahyang sunat 2 rakaat, adakah hati kita hadir bersama Allah Subhanahu Wa Taala? Sewaktu kita bersedekah ataupun sewaktu kita membantu orang lain ataupun sewaktu kita melakukan apa-apa amal ibadah, adakah hati kita ni ikhlas? Adakah kita pastikan hati kita ni terdapat ikhlas dan kita tidak ingin menunjuk-nunjuk sewaktu melakukan amalan tersebut? Adakah kita berjaga-jaga sehingga kita ni tak merasa ujub, kita merasa diri kita ni lebih baik daripada orang lain, sewaktu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Yang ni bila kita lakukan perkara baik, terkadang syaitan dia tipu kita, cakap, oh masya-Allah kau ni dah baik dan sebagainya. Adakah kita jaga agar supaya bisikan itu tak datang kepada kita? Ataupun kalau bisikan itu datang, adakah kita cepat-cepat tolak ataupun kita layankan? Oh betul juga aku ni tengah baik, jangan sampai kita layan. Ra'aital ikhlas inda i'ta' sedekah. Sewaktu kita membantu orang lain, adakah kita membantu orang itu ikhlas ataupun hanya untuk mendapat pujian daripada orang lain dan sebagainya? Maka sifat-sifat yang mulia ini, berbaik sangka, ikhlas, tidak berbangga diri, ni merupakan amalan-amalan hati. Maka tadi kita cakap, nak tahu perbezaan di antara lintasan hati itu datang daripada Allah ataupun daripada malaikah, maka kita tengok. Kalau lintasan hati itu daripada amalan hati, maka itu merupakan hadiah, itu merupakan ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dicampakkan ke dalam hati hamba-Nya. Kerana apa? Kerana amalan-amalan hati ini di luar daripada pengawasan para malaikat. Amalan-amalan dilakukan oleh hati ini merupakan perkara yang luar daripada pengawasan para malaikat. Maka yang dicampakkan dalam hati ini ataupun amalan-amalan dilakukan oleh amalan hati ini kebiasaannya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau terlintas dalam fikiran kita untuk melakukan, untuk solat sunat, untuk bersedekah, maka itu merupakan lintasan hati yang datang daripada malaikat. Maka itu yang pertama. Adakah ianya datang daripada amalan-amalan hati ataupun amalan-amalan tubuh badan? Kalau amalan hati daripada Allah, amalan yang dilakukan oleh tubuh badan adalah daripada malaikat. Yang kedua kita tengok, adakah lintasan baik ini datang dan pergi begitu sahaja, ataupun dia datang dan berterusan, yakni dia seakan-akan memaksa kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Ada lintasan hati untuk menyuruh kita buat baik, tapi kalau kita terima, alhamdulillah. Kalau kita tak terima, dia akan pergi sebagai satu one go nasihat. Tapi ada juga lintasan hati yang disuruh kita buat baik, tapi dia berterusan dalam menyuruh kita untuk melakukan perkara tersebut. Sebagai contoh, kita bangun di tengah malam. Kita bangun tengah malam, kita pun buka mata, tengok jam, baru pukul 4 pagi. Terdetik dalam hati kita ini, khalas, bagus kalau aku ambil wuduk, sembahyang sunat taubat dan qiyamul lail. Akan tetapi kita layankan lagi satu fikiran ataupun lintasan hati dengan mengatakan, khalas, aku sekarang ni baru pukul 4, aku tidur sekejap lagi 10 minit, lepas 10 minit aku akan bangun. Maka kalau kita terus bangun sembahyang, maka alhamdulillah. Tapi kalau kita tidur balik, tiba-tiba bangun je dah subuh, dah azan subuh, khalas, kita terlepas daripada untuk melakukan amalan tersebut. Maka ini merupakan daripada lintasan ataupun bisikan para malaikat. Akan tetapi kalau lintasan fikiran itu datang dengan berterusan, yakni seakan-akan dia paksa kita untuk melakukan kebaikan tersebut, sehingga kadang-kadang kita pun tak tahu macam mana kita boleh lakukan daripada amalan baik itu, sedangkan kita tak ada idea pun nak buat. Maka ketahuilah itu daripada ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana malaikat ni dia datang sebagai penasihat sahaja, dia bagi nasihat, ikut, tak ikut, yallah, dia akan pergi. Tapi kalau lintasan fikiran ataupun ilham yang dicampakkan Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam hati manusia itu, seakan-akan dia memberi kekuatan. Dia bukan saja ilham, tapi dia memberi taufik untuk dilakukan daripada perkara baik tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk kita mengetahui perbezaan di antara lintasan fikiran itu datang daripada Allah ataupun daripada malaikah, adakah lintasan fikiran yang baik ini datang selepas kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana amalan-amalan baik ini, salah satu tanda penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu tanda amalan baik yang kita buat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan campakkan
idea untuk melakukan perkara baik yang lain. Ini kita dah selesai daripada melakukan satu amal ibadah dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan campakkan dalam fikiran kita ni idea untuk melakukan amal baik yang lagi satu. Kita bersemangat, kita suka untuk melakukan kebaikan lagi. Dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melakukan daripada amalan kebaikan. Disebutkan hatta kita berniat untuk melakukan kebaikan, man fataha ala nafsihi baba niyatin salihah. Barang siapa yang berniat untuk melakukan satu amalan yang baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan kepadanya 70 pintu taufik, iaitu dipermudahkan jalan-jalan untuk melakukan kebaikan. Al-muhim iaitu kita ingin pasang niat dalam hati untuk melakukan kebaikan. InsyaAllah apabila ianya jujur, Allah melihat kejujuran dalam hati kita untuk melakukan kebaikan, maka akan diberikan idea-idea, akan diberikan jalan-jalan bagaimana untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang ketiga ini, cara kita nak tahu sama ada ianya datang daripada Allah ataupun malaikah. Kalau ianya datang selepas kita melakukan kebaikan dan kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan campakkan ilham dalam hati kita itu untuk melakukan kebaikan. Naam, sekarang ni kita tahu perbezaan macam mana nak tahu sama ada lintasan hati itu adalah daripada Allah ataupun daripada malaikat. Apa keperluan, apa faedah kita mengetahui perbezaan di antara sama ada datang daripada Allah ataupun daripada malaikat? Kita sebutkan dalam pengajian yang lalu, ataupun kita sebutkan tadi, kita nak tahu perbezaan di antara lintasan hati, perbezaan daripada lintasan hati yang buruk itu supaya kita dapat mengubatinya. Iaitu kalau yang buruk itu daripada syaitan, ubat dia zikir. Kalau lintasan buruk itu daripada nafsu, ubat dia adalah untuk mengurangkan makan dan tambahkan kerja dia. Lintasan daripada lintasan buruk yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hukuman, dia punya ubat dia adalah untuk kita segera bertaubat, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, jadi apa faedah kita mengetahui daripada lintasan fikiran yang baik? Ulama mengatakan bahawa faedah kita mengetahui dari mana datangnya lintasan fikiran yang baik ini adalah supaya kita dapat merasakan keagungan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, yakni apabila kita merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan salah satu malaikat kekasihnya, iaitu salah satu malaikat untuk berbisik kepada kita, untuk mengajak kita untuk melakukan kebaikan, maka kita merasakan ini merupakan satu pemberian yang agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar malaikatnya yang mulia untuk mengajak kita melakukan kebaikan. Ini satu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menghantar malaikatnya untuk ajak kita, yallah jom sembahyang 2 rakaat. Yallah jom kita bersedekah. Yallah jom kita melakukan perkara-perkara yang baik. Iaitu malaikat bercakap ataupun berbisik dengan kita. Ini merupakan satu kemuliaan. Kalau ada orang besar, pembesar-pembesar berbisik dengan kita, kita rasa, oh Masya Allah, satu hari tu orang ni dia datang ke aku, dia bercakap dengan aku. Subhanallah, kita rasa macam satu kemuliaan. Ini malaikat yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbisik kepada kita. Mungkin ada orang akan mengatakan, malaikat cakap dengan manusia, bukan malaikat sepatutnya cakap dengan Nabi sahaja ke? Kita cakap la, iaitu malaikat iaitu ditugaskan untuk menghantar wahyu kepada para nabi, iaitu malaikat Jibril, ataupun menghantarkan daripada syariat-syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi dalam tugasan-tugasan biasa, malaikat boleh untuk bertutur, boleh berbicara dengan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala boleh berikan perkara tersebut kepada hamba-hambanya yang salih, hamba-hambanya yang beriman. Bahkan kalau hati kita ini menjadi bersih, kita berusaha untuk membersihkan hati kita ini daripada kotoran-kotoran, berusaha untuk sentiasa menutup daripada pintu-pintu yang membawa kotoran ke dalam hati kita, seperti yang kita telah sebutkan, iaitu menutup daripada pintu-pintu yang dapat dilihat,
tidak melihat daripada kotoran, tidak mendengar daripada kotoran, tidak bercakap dengan daripada perkara-perkara yang kotor, tidak makan daripada perkara-perkara yang kotor dan sebagainya, maka ianya akan menyebabkan hati seseorang itu menjadi bersih. Dan makin lama dia dijaga daripada kebersihan, daripada kotoran, makin lama dia akan menjadi makin bersih dan makin bersih, sehingga mungkin sahaja seseorang itu dapat mendengar dengan telinganya daripada salam yang diucapkan oleh para malaikat. Disebutkan di dalam hadis, disebutkan dalam riwayat yang sahih bahawa salah seorang daripada sahabat Nabi SAW yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu wa ardah, beliau diberi salam oleh para malaikat. Imran bin Husain ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang agak berat, maka hasil ataupun buah daripada ujian tersebut dan kesabaran dia terhadap ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keredaannya, iaitu seorang hamba yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila diberi ujian maka dia bersabar dan reda terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keredaannya atas musibah yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepadanya. Maka apa hadiah tersebut? Hadiahnya adalah dia dapat mendengar malaikat memberi salam kepadanya secara fizikal, iaitu apabila malaikat beri salam dia dapat dengar secara fizikal salamnya para malaikat. La ilaha illallah. Dan kalau orang tanya apa faedah dapat dengar salam daripada malaikat, adakah ini akan meningkatkan keimanan seseorang? Adakah dengan mendengar salam daripada malaikat akan mendatangkan kedekatan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya? Maka kita mengatakan hakikat manfaat dan mudarat itu hanyalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sahaja zat yang memberi manfaat, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan sebaliknya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin bermuamalah dengan kita dengan lemah lembut, iaitu Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemuliaan kepada hamba tersebut dengan didekatkan hamba tersebut dengan salah seorang daripada hamba-hambanya yang mulia, iaitu bila Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, yakni Allah Subhanahu wa taala dekatkan kita dengan orang-orang salih, Allah Subhanahu wa taala dekatkan kita dengan orang-orang alim, Allah Subhanahu wa taala dekatkan kita dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan dekatkan kita dengan roh-roh yang baik, dengan roh-roh yang baik, ataupun antaranya roh-roh yang baik ini adalah daripada golongan malaikat, sebagai satu tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. La ilaha illallah. Maka orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang jujur dan benar dalam keinginannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan mendapat hadiah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dipersiapkan untuk mendapat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menambahkan daripada pengetahuannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan sentiasa merasakan pemberian Allah Subhanahu. Setiap kali dia diberikan ilham untuk melakukan kebaikan, sama ada daripada malaikat ataupun directly daripada Allah Subhanahu wa taala, dia sentiasa merasakan ini merupakan pemberian daripada Allah. Subhanallah, kalau satu orang tu sentiasa duk bagi hadiah kepada kita, subhanallah, sekejap-sekejap dapat hadiah, sekejap-sekejap dapat hadiah, kita akan dengan sendirinya akan timbul perasaan cinta terhadap orang tersebut, dan akan timbul, yakni kita akan sentiasa teringat orang tersebut. Kita akan sentiasa teringat orang tersebut. Wahakadha Allah Subhanahu, yakni bila kita merasakan pemberian daripada Allah, sekejap-sekejap Allah Subhanahu wa taala beri kita hadiah. Ini diberikan ilham untuk kita hadir majlis, untuk kita bersalat, untuk kita bersedekah, untuk kita berzikir, untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita berakhlak mulia dan sebagainya. Ini semua merupakan hadiah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kuat perasaan kita, perasaan kita tentang ianya adalah keyakinan kita tentang ini merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah. La ilaha illallah. Itu terkait dengan bisikan daripada malaikat. Adapun ilham yang dicampakkan Allah Subhanahu wa taala secara direct kepada dalam hati kita, ini merupakan salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala mengambil berat kepada kita secara khusus.
Ini merupakan salah satu tanda Allah Subhanahu Wa Taala mengambil berat kepada kita secara khusus. Seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang berbisik di dalam hati kita itu untuk melakukan daripada ketaatan tersebut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi jangan pula sampai ada orang berkata, syuf, aku semalam aku dengar ada iaitu aku mendapat ilham yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada aku, khalas, malam ni kalau kau tertidur tak payah sembahyang pun tak apa, aku tak akan marah. Dia kata dia dengar ada orang berbisik kat dia macam tu. Ni kita cakap itu yang berbisik itu bukan Allah, tapi yang berbisik itu adalah syaitan. Jangan jadikan syaitan itu Tuhan kamu. Kerana apa? Kerana ilham ataupun seperti yang kita sebutkan tadi, perkara-perkara yang baik ini ataupun untuk mengetahui sama ada sesuatu perkara itu baik ataupun buruk, kita letakkan di atas neraca syariah. Bila kita dah letakkan pada neraca syariah, kalau kita tak dapat nak bezakan juga, dan kita tengok pada neraca orang-orang salih, adakah orang-orang salih menganggap perkara ini baik ataupun buruk, dan kalau kita tak mampu untuk tak dapat jumpa juga jawapan di situ, maka kita akan letakkan adakah hawa nafsu kita ni suka atau tidak. Ini bila ada bisikan tersebut, kita tanya hati kita, adakah dia bersemangat untuk lakukan ataupun tak bersemangat. Kalau hati itu bersemangat, kebiasaannya bisikan itu adalah daripada perkara yang buruk, dan kalau hati itu tak bersemangat, maka itu kebiasaannya tanda perkara itu adalah perkara yang baik, seperti yang telah kita sebutkan dalam pengajian yang lalu. Maka ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang benar. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, inna min ummati muhaddathun, ada di kalangan umat-umat aku ini yang dibicarakan ataupun yang dibisik oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mendapat bisikan-bisikan yang baik. Wa inna minhum Umar, dan di antara mereka itu adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi SAW menceritakan ataupun menyebutkan bahawa satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau kita mengambil makamnya Nabi Ibrahim itu sebagai tempat salat. Alangkah baiknya kalau kita mengambil makam tempat berdiri ni, tempat Nabi Ibrahim pijak berdekatan dengan Kaabah itu sebagai tempat salat. Maka turun Jibril alaihi salam dengan membawa wahyu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, ambillah daripada makamnya Ibrahim itu sebagai tempat salat. Iaitu seakan-akan perkara yang dicampakkan di dalam hati Sayyidina Umar itu, ia ini inline dengan apa yang diturunkan oleh Allah ataupun apa yang ingin diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apa yang terlintas dalam hatinya itu dengan apa yang diturunkan oleh Quran itu adalah sama. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan bahawa wafaqani rabbi fi thalath, iaitu Tuhan aku itu macam nak sebutkan, iaitu pendapat aku ini inline dengan pendapat Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam 3 perkara. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala memberi ilham kepada Sayyidina Umar untuk berfikir seperti apa yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun wahyu itu belum turun. Naam. Tempat yang kedua dikatakan bahawa satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu merasa cemburu terhadap isteri-isteri Rasulullah. Cemburu ni bukanlah cemburu daripada bukanlah satu perkara yang buruk, akan tetapi yakni ingin menjaga daripada kehormatan isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah baiknya jikalau engkau memerintahkan daripada isteri-isteri kamu untuk berhijab, iaitu untuk menutup daripada wajah mereka. Sehingga tidak lama kemudian turunlah ayat hijab yang memerintahkan daripada isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menutup daripada tubuh badan mereka ataupun daripada muka mereka itu dengan sempurna. Dan disebabkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ummati muhaddathun, ada di kalangan umat aku itu yang diilhamkan, yang dibisik akan perkara-perkara yang baik. Wa inna minhum Umar, dan di antara mereka itu adalah Umar. La ilaha illallah. Disebutkan sewaktu khalifahnya Sayyidina Umar Al-Khattab, sewaktu Sayyidina Umar menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, satu hari dia memberi khutbah. Sayyidina Umar memberi khutbah, dan sewaktu dia sedang memberi khutbah itu, iaitu
biasanya ikut teks lah kan. Kalau baca khutbah ikut teks. Tiba-tiba dia keluar daripada teks. Apa dia cakap? Ya Sariyah al-Jabal. Ya Sariyah al-Jabal. Wahai tentera-tentera, wahai pasukan-pasukan al-Jabal, iaitu lihat kepada di belakang bukit. Lihat kepada bukit. Maka sahabat-sahabat Nabi SAW yang berada di dalam khutbah tersebut bersama Sayyidina Umar, diorang pun pelik. Tengah baca khutbah, tiba-tiba sebut pasal bukit. Tengah dengar khutbah, tiba-tiba disebut pasal bukit. Disebutkan di dalam satu kitab Sirah Asadul Ghabah, Sayyidina Ali yang berada di dalam khutbah tersebut melihat bahawa sahabat-sahabat lain dan sebahagian dari tabi'in itu menjadi keliru dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Ali mengatakan, utrukuh, ya ini biarkan Sayyidina Umar, kejap lagi dia akan kembali balik dalam teks khutbah. Iaitu dia keluar sekejap cakap benda lain, kejap lagi dia akan kembali balik untuk ikut teks yang teks khutbah. Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar, Sayyidina Ali mengetahui bahawa apa yang sedang dikatakan oleh Sayyidina Umar itu merupakan satu perkara yang diperlihatkan Allah kepadanya tentang sesuatu perkara. Jadi bila habis solat, maka Sayyidina Umar ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi, "Mal ladzi jara ya Amirul Mukminin?" Apa yang berlaku tadi sewaktu khutbah? Jadi Sayyidina Umar pun bertanya, apa yang berlaku? Dia kata, tadi tengah baca khutbah, tiba-tiba engkau cakap, Ya Sariyah al-Jabal, iaitu wahai tentera-tentera, lihat kepada bukit. Maka Sayyidina Umar mengatakan, Naam, khatara biqalbi anna adu yaltaf ala Sariyah min jihatil jabal. Iaitu terlintas di dalam hati aku bahawa musuh-musuh Islam itu ingin menentang ataupun ingin attack, ingin attack daripada tentera-tentera Islam itu daripada bahagian bukit. Maka aku pun menjeritkan ataupun aku pun mengatakan kepada mereka. Subhanallah. Sayyidina Umar berada di kota Madinah pada waktu itu dan tentera Islam sewaktu itu berada di bahagian Samarkand, iaitu sekarang ni dekat Uzbekistan. Allahu alam berapa jauh, mungkin 3,000 km, 4,000 km daripada kota Madinah nak sampai ke Uzbekistan. Dan zaman dulu tak ada internet, tak ada video call, tak ada WhatsApp call dan sebagainya. Akan tetapi hanya dengan suara Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu daripada atas mimbar, sahabat-sahabat yang berada di Samarkand pada waktu itu dapat mendengar daripada apa yang dikatakan oleh ketua mereka, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga pasukan tentera tersebut apabila mereka kembali daripada peperangan tersebut, daripada ekspedisi tersebut, mereka mengatakan, satu hari sewaktu kami berada di Samarkand, Uzbekistan, kami mendengar suara Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Ya Sariyah al-Jabal, Ya Sariyah al-Jabal. Maka ini merupakan satu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, satu perkara yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan daripada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dicampakkan pertolongan dalam bentuk satu perkara yang seakan-akan karamah di dalam hati Sayyidina Umar Al-Khattab. Satu, Sayyidina Umar dapat melihat apa yang berlaku ataupun terlintas dalam fikiran Sayyidina Umar apa yang sedang berlaku di Samarkand. Dan juga satu lagi kehebatan, iaitu suara Sayyidina Umar itu yang berada di kota Madinah dapat didengari oleh sahabat-sahabat yang berada di Samarkand. La ilaha illallah. Nah, ini merupakan satu pertolongan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. La ilaha illallah. Satu hari disebutkan bahawa ada seorang A'rabi, seorang Badui, dia masuk duduk di dalam majlisnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia duduk dalam majlisnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebelum dia datang ke dalam majlis tersebut, dia lalu dekat pasar. Jadi bila dia lalu dekat pasar, dia iaitu matanya telah melihat kepada telah memandang kepada wanita dengan pandangan yang haram, iaitu memandang dengan cara yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk memandang. Maka apabila dia datang duduk dalam majlis Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman bin Affan seakan-akan dapat merasakan sesuatu sehingga berubah wajah Sayyidina Uthman bin Affan. Maka Sayyidina Uthman mengatakan bahawa ayazni ahadukum bi'ainihi thumma ya'ti ila majlisina duna an yastaghfir. Adakah seseorang itu berzina dengan matanya kemudian datang ke dalam majlis kami tanpa beristighfar, tanpa bertaubat? Maka dengan spontan A'rabi ini terus menjerit dengan kuat,
awahyun ba'da Rasulillah, adakah ini wahyu selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, la, walakin firasatil mu'min. Tidak, akan tetapi ini merupakan firasat orang mukmin, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutilah firasat orang mukmin, kerana orang-orang yang beriman itu melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka ini perkara-perkara yang terkait dengan perkara-perkara dunia, yakni Allah Subhanahu wa taala boleh berikan, boleh campakkan di dalam mana-mana anggota kita, sama ada mata kita, telinga kita, ataupun lidah kita, ataupun hati kita. Ini perkara-perkara yang terkait dengan manusia. Bagaimana pula perkara-perkara yang terkait directly dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Subhanahu wa taala apabila ingin berikan pertolongan kepada seseorang hamba itu, maka akan dibisikkan perkara-perkara yang baik, akan dibisikkan apakah perkara yang terbaik untuk dilakukan, apakah perkara yang terbaik untuk diperkatakan, apakah perkara-perkara yang terbaik untuk diniatkan, sehingga orang-orang yang benar-benar jujur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mereka melihat kecuali yang terbaik, tidak mereka mendengar kecuali yang terbaik, tidak mereka katakan kecuali yang terbaik, dan tidak mereka niatkan kecuali niat-niat yang terbaik hingga mendatangkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala mencampakkan di dalam hati kita ini ilham untuk melakukan kebaikan, jangan kita berlengah-lengah, bahkan kita terus jawab daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan merasakan ini merupakan pemberian yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diilhamkan untuk melakukan perkara-perkara yang baik. La ilaha illallah. InsyaAllah kita berhenti di sini, dan kita akan sambung daripada perbahasan tentang lintasan hati, sama ada yang baik ataupun yang buruk ini, pada pengajian yang akan datang, dan beberapa dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk menjaga hati kita daripada lintasan-lintasan yang buruk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk bergegas untuk menjawab daripada, untuk menerima dan untuk melakukan apa yang terlintas dalam hati kita daripada bisikan para malaikat ataupun daripada bisikannya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang berusaha bersungguh-sungguh untuk membersihkan hatinya, berusaha bersungguh-sungguh untuk menutup daripada pintu-pintu yang mendatangkan kotoran ke dalam hatinya, dan dijadikan kita daripada hamba-hamba yang hatinya sentiasa bersih, sehingga hatinya menjadi tempat pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya kullina salih jami' akhirat dunya wal akhirah, wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.